Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan khasnya kepada murid-murid dan juga kepada semua yang menonton video ini. Jadi anda bersama saya Cikgu Farhan bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Okey, untuk hari ini apa yang akan kita pelajari adalah di bawah unit 1, cabaran ruang, dan tajuk kita seperti yang dapat murid-murid lihat di sini adalah bergerak mengikut tempo. Jadi untuk murid tahun 2 bolehlah buka buku teks Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan tahun 2 dan buka muka surat 4 dan 5. Okey, murid-murid akan dapat lihat buku teks ada gambar seperti ini. Okey, kalau kamu lihat di dalam buku teks muka surat 4 dan 5 ni, dia ada melakukan 3 jenis pergerakan. Pergerakan di mana stesen 1 mereka melakukan pergerakan yang perlahan. Di stesen 2 mereka melakukan pergerakan yang sederhana dan di stesen ketiga mereka melakukan pergerakan yang laju. Dan setiap pergerakan di stesen adalah berbeza temponya. Okey, kita akan terus ke maksud tempo kerana hari ini kita belajar tentang pergerakan, perbezaan pergerakan. Okey, apakah itu tempo? Okey, apabila murid-murid dengar guru kata tempo, tempo itu bermaksud kelajuan ataupun kerancakan. Okey, terdapat 3 jenis tempo pergerakan asas ya murid-murid. Okey, ini saya ada tersilap tulis. Okey, terdapat 3 jenis tempo pergerakan asas. Yang pertama adalah tempo perlahan. Okey, tempo sederhana dan tempo laju. Okey, yang pertama tempo dia tempo perlahan. Saya ulang sekali lagi. Seperti ulat. Okey, tempo yang sederhana pergerakan dia seperti kangaroo. Dan tempo yang laju pergerakan dia seperti kuda. Okey, kenapa? Sebab ulat dia bergerak begitu perlahan. Kangaroo dia melompat. Lompat kangaroo tetapi tidak begitu laju, tidak begitu perlahan. Tetapi kalau bergerak seperti kuda, kuda memang bergerak dengan laju. Tanpa membuang masa, kita lihat bagaimanakah pergerakan untuk setiap tempo ini. Okey, saya telah pun sediakan video untuk pergerakan tempo perlahan. Okey, jadi murid-murid bolehlah melihat video tersebut sehingga habis. Okey, untuk pergerakan yang pertama, tempo perlahan, pergerakan seperti ulat bulu. Okey, pergerakan seperti ulat bulu murid-murid ya. Seperti ini. Murid-murid bolehlah buat di rumah. Ikut kepada video ini. Dan tangan bergerak ke hadapan, kaki bergerak ke hadapan. Tangan bergerak ke hadapan, kaki bergerak ke hadapan. Okey, dapat murid-murid? Okey, jadi itu adalah contoh pergerakan untuk tempo perlahan. Jadi untuk kita bergerak perlahan, pergerakan yang kita gunakan yang murid-murid lihat sebentar tadi adalah pergerakan seperti ulat. Okey, sekarang kita pergi ke pergerakan tempo sederhana. Okey, sederhana ni dia laju sikit daripada perlahan. Kita lihat daripada video yang telah pun saya sediakan. Untuk pergerakan yang kedua adalah tempo sederhana. Okay, pada kali ini kita akan buat lompat seperti kangaroo. Okey, lompat seperti kangaroo murid-murid. Tangan pastikan macam kangaroo, lompat. 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 Okey. Okey, kita ulang sekali lagi pergerakan seperti kangaroo. Murid-murid bolehlah mengikuti pergerakan ini sambil menonton. Cuba buat pergerakan yang murid-murid lihat ini. Lompat seperti kangaroo. Okey, tangan seperti kangaroo, lompat, 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 lompat. Okey. Itu adalah untuk pergerakan tempo sederhana ya murid-murid. Jadi kita akan pergi ke satu lagi pergerakan tempo laju kerana kita ada 3 tempo asas yang murid-murid akan belajar pada hari ini. Dan untuk pergerakan yang ketiga adalah pergerakan tempo pantas seperti berlari. Tetapi pada kali ini kita akan buat aktiviti mencongklang. Okey, nama pergerakan ini adalah pergerakan mencongklang di mana kita seperti sedang menaiki kuda. Tangan memegang tali kuda, kaki kita bergerak seperti
kuda. Kita lihat video pada satu kali lagi. Kita ulang supaya murid-murid boleh buat dekat rumah. Pergerakan tempo pantas seperti berlari. Tetapi pada kali ini kita akan buat aktiviti mencongklam seperti menaiki kuda. Okay, tangan diangkat seperti memegang tali dan kaki bergerak seperti kuda bergerak. Okey? Murid-murid faham? Jadi murid-murid bolehlah melakukan pergerakan yang telah pun murid-murid lihat tadi di dalam rumah ataupun di kawasan yang mempunyai ruang yang lebih besar supaya murid-murid dapat kepuasan untuk bergerak. Jadi hari ini kita belajar tentang tempo. Jadi murid-murid perlulah ingat apa itu tempo. Tempo adalah bermaksud kelajuan ataupun kerancakan. Kita ada 3 tempo asas iaitu perlahan, sederhana dan juga laju. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini adalah pergerakan tempo perlahan bermaksud pergerakan yang paling lambat untuk sampai ke satu tempat. Sebagai contoh, kalau murid-murid bergerak daripada A ke kawasan B, bergerak seperti ulat tadi, murid-murid akan sampai paling lambat. Contoh dia. Okey, untuk kesimpulan yang kedua, pergerakan tempo sederhana bermaksud pergerakan yang tidak laju dan tidak perlahan. Okey, pergerakan tu dia tak lambat seperti ulat tadi, tapi dia tidak laju seperti kuda. Okey. Dan yang kesimpulan terakhir adalah pergerakan tempo laju bermaksud pergerakan yang paling pantas untuk sampai ke satu tempat. Antara 3 pergerakan tadi, kalau kita buat tempo laju seperti menaiki kuda tadi, mencongklang, aktiviti mencongklang, okay, murid-murid akan sampai paling cepat berbanding dengan kawan-kawan yang melakukan pergerakan menggunakan tempo sederhana ataupun perlahan. Okay, jadi untuk soalan kefahaman, untuk menguji kefahaman murid, untuk memenangi pertandingan lumba lari, kita perlulah bergerak menggunakan tempo yang mana? Untuk memenangi pertandingan lumba lari, kita perlulah bergerak menggunakan tempo yang mana? Itu soalan dia. Jadi murid-murid boleh jawab. Sama ada 3 pilihan tadi. Perlahan, sederhana ataupun laju. Okay, kita tengok kepada jawapan dia. Tempo laju. Okey. Untuk memenangi pertandingan lumba lari, kita perlulah berlari dengan menggunakan tempo yang laju. Okey, itu saja daripada saya untuk pembelajaran pendidikan jasmani tahun 2 pada hari ini. Jadi kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, pembelajaran minggu hadapan. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih kepada semua kerana terus menonton daripada awal sehingga akhir. Diharapkan video-video ini dapat membantu murid memahami apakah itu maksud tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.